Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua. Saya Cikgu Ismahani binti Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Kebahasaan Pokok Senar akan membincangkan topik 10.2 Perkembangan dan Teknologi dalam Penerokaan Angkasa Lepas, Teknologi Penderiaan Jauh. Jadi, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 10.2.1 berkomunikasi mengenai perkembangan teknologi dan aplikasinya dalam penerokaan angkasa lepas. Untuk pengetahuan murid-murid semua, hari ini kita akan belajar mengenai teknologi penderiaan jauh. Apakah itu teknologi penderiaan jauh? Teknologi penderiaan jauh ialah kaedah mengumpul dan merekodkan maklumat dari jarak jauh. Jadi, bagaimanakah teknologi penderiaan jauh berfungsi? Alat penderiaan jauh akan dipasang pada satelit. Contohnya, satelit Tiongsat-1 untuk menerima atau mengesan cahaya nampak, sinar ultraungu dan sinar inframerah yang dihasilkan oleh objek di permukaan bumi atau di bawah permukaan bumi. Untuk makluman semua murid-murid, terdapat dua jenis teknologi penderiaan jauh, iaitu teknologi penderiaan jauh aktif dan teknologi penderiaan jauh pasif. Gambar rajah di sebelah menunjukkan rajah A, teknologi penderiaan jauh aktif, manakala rajah B menunjukkan teknologi penderiaan jauh pasif. Mari kita sama-sama kenal pasti perbezaan di antara teknologi penderiaan jauh aktif dan juga teknologi penderiaan jauh pasif. Teknologi penderiaan jauh aktif memiliki sumber tenaga sendiri, iaitu sensor akan dipasangkan pada satelit untuk memancarkan gelombang elektromagnetik pada bila-bila masa sahaja. Oleh itu, teknologi penderiaan jauh aktif dapat mencerap maklumat muka bumi pada bila-bila masa sahaja tanpa mengira waktu siang atau malam. Manakala teknologi penderiaan jauh pasif hanya menggunakan sumber tenaga semula jadi, iaitu matahari. Oleh itu, teknologi penderiaan jauh pasif hanya dapat mencerap maklumat muka bumi pada waktu siang sahaja. Seterusnya, mari kita belajar mengenai kegunaan teknologi penderiaan jauh. Terdapat 7 kegunaan teknologi penderiaan jauh, iaitu yang pertama dalam bidang pertanian, yang kedua dalam bidang geologi, yang ketiga dalam bidang cuaca, yang keempat dalam bidang pertahanan, seterusnya dalam bidang komunikasi, selain itu dalam bidang pelayaran dan akhir sekali dalam bidang pengurusan bencana. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita untuk pada hari ini. Cikgu berharap semua murid-murid dapat memahami dan meningkatkan lagi kefahaman dalam topik teknologi penderiaan jauh. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.